Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membonda pasal pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanggil-panggil macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, malam ini kali pertama kita berjaya bawa tetamu pemain bola. Pemain bola Ibrahim Mufik. Tinggi siap. Ya, aku yang duduk ni pun mak tinggi mat. Aku nak kena mendongak je ni. Aduh, aku rasa macam aku budak lagi. Aku tanya dia main bola area mana. Memang main bola ke? Oh, main bola tak lah. Tapi dulu ada juga lah try main basketball semua benda tu kan. Basketball memang confirm lah tu. Kenalah dengan sukan tu. Baik. Okay, jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa follow our social media, link ada disediakan di bawah. Pada korang yang berminat nak bercerita di Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp yang disediakan. Okay, kalau korang berminat nak cerita melalui penulisan, boleh email kita orang ataupun DM dekat Instagram. Okay guys, mesti korang tertanya siapakah jejaka yang tinggi lampai ni. Ya betul, pemain bola. Aku pun tak nak buang masa, apa kita minta lah tetamu pada malam ni untuk perkenalkan diri dahulu. For first thing, Assalamualaikum kepada semua viewers yang sedang menonton Santai Chill. And also nak ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Syuk dan juga Hafiz kerana sudi memberi peluang untuk His Shadows Channel untuk berkongsi kisah seram, kisah mistik ni lah dekat channel Santai Chill. Alright. So first things first, aku dipanggil Shadows dalam channel aku, His Shadows Channel, di mana aku berkongsi banyaklah kisah-kisah seram, kisah misteri, ada juga terselit kisah crime, kisah tragedi kan, dengan tapi aku ada satu segmen khas dalam channel aku di mana aku banyak berkongsikan kisah-kisah sihir. Sebab kisah sihir ni dia ada pengalaman dia tersendiri, pernah terjadi kat keluarga aku. So sebab tu aku rasa macam kisah sihir ni dia satu topik ataupun satu cerita yang menarik, yang sinonim dengan kita dekat Malaysia ni. Faham. Okay, so malam ni cerita pasal seram lah. Yes. Seram. Jadi tadi aku tertarik bila kau ada cakap pasal sihir ni dia dekat dengan kau sebab ada pengalaman yang tersendirilah. Yes. Yang tu terjadi di sendiri ataupun ahli keluarga terdekat? Okey, tu memang terjadi dekat ahli keluarga aku. Sampaikan, tapi ni tak tahulah sama ada kena mengena dengan sihir, tapi memang dia punya jarak dia dengan perjumpaan sihir tu dekat. Di mana pakcik aku meninggal. So kita tak tahu whether ada berkaitan ke tak, tapi nampak macam berkaitan. So insyaAllah aku akan kongsikan kisah ni kat Santai Chill. Okey, baik. Okey, jadi yang pertama sekali nak bercerita tentang apa? Kisah sihir. Kisah sihir yang pengalaman aku sendiri, keluarga aku, di mana boleh kata huru-hara lah dibuatnya pasal pengalaman. Okey. Jadi sebelum kita nak suruh kita punya pencerita teruskan cerita, aku nak korang semua shout out dekat dia punya channel. Betul. Pergi subscribe sekarang supaya kita boleh bantu dan kita berkongsi cerita seram kan. Dan kalau kalau kita tak ada masa tu cuti, tak ada cerita seram, betul, pergi kat channel dia. Kan. Dan aku tertanya-tanya, memang bawa watak pakai topeng kan ni?
Itu aku rasa banyak sebenarnya yang tertanya-tanya. Like dalam channel aku pun ada yang sampai komen tanya, apa hal pakai mask? Buka mask tu kan. So basically itu adalah identity aku create dalam channel aku. Nampak. Identity dia lah. Tapi insyaAllah mana tahu kalau sampai 100,000 subscriber buka lah. InsyaAllah mana tahu kan. Nama dia signature. Kan? Itu kelainan dia. Orang nak tahu. Itu yang best. Nak tahu kau mungkin nanti one day kau pergi channel dia, dia Follow. buka. Sampai 100k dia buka. Macam kita nak tengok. Korang 100k follower dia. Okay, apa nama tadi YouTube? Shadows Channel. Shadows Channel. Alright. Baik, kita tak nak buang masa, kita nak teruskan dengan cerita yang pertama. Dipersilakan. Okay, so kisah yang pertama ni berkaitan dengan kisah sihir yang dialami oleh aku sendiri lah. Okay, so insiden ni berlaku somewhere tahun 2004 nak masuk 2005. And di mana time tu aku baru berpindah ke Shah Alam dengan keluarga aku semua. And kedua ibu bapa aku, diorang ni jenis yang suka buat bisnes. Okay, so time tu diorang tengah cari tapak and everything lah. Tapi pada waktu yang sama ayah aku still masih bekerja lagi. So dia dah penat dengan kerja-kerja ni semua. Dia nak fokus kat bisnes and nak lariskan lah. Okay, instead of kerja bawah orang ni semua benda ni kan. So cari akhirnya diberilah rezeki tu dekat satu kedai restoran mamak ni. Tapi dia nak buat stall lah. So time tu diorang bagi macam kedai ikan bakar. So mak bapak aku macam setuju. So diorang jemput lah pakcik aku semua datang untuk membantu bisnes tersebut. So lepas sebulan 2 bulan macam tu, alhamdulillah bisnes tersebut menjadi. Okay, memang ramai orang semua everything all. Sampailah satu tahap ni di mana kedua ibu bapa aku ditawar oleh salah seorang pelanggan dekat situ untuk buka perkembangkan bisnes kedua ibu bapa aku dekat satu kilang proton. Tak silap aku lah, salah satu kilang lah. Okay, kira macam buka kantin macam tu lah untuk staff-staff diorang. So ibu bapa aku kan okey lah, setujulah ambil kan. So time tu start lah. Time tu dekat pertengahan tahun 2004. So start business tu. And then dia start dari pagi, breakfast, ada lunch, and then minum petang lah sebelum semua balik. So everything okay. Pada awal sebulan macam tu, 2 bulan macam tu, bisnes alhamdulillah dekat tempat tu menjadi. Sampailah satu tahap di mana tiba-tiba tak ada pelanggan yang datang. Pelanggan keluar daripada pejabat semua, tapi diorang just lalu kedai. So pakcik aku try lah panggil diorang, kita ada lauk baru, everything all semua. So diorang macam pada awalnya macam okay tak apa, terima kasih semua keluar. So pakcik aku dah rasa pelik, kenapa tiba-tiba tak ada orang? Kan selalunya ada je orang kan. So benda tu berterusan tau, seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. End up sampai business tu tak ada sales kadang-kadang. And then lepas tu bila tak ada sales, dia makan lah segala savings yang ada semua kan. Dan sampailah satu hari ni di mana aku cerita malam sebelum kejadian lah, di mana salah seorang pakcik aku ni yang membantu perniagaan ni, malam tu kita orang tengah enjoy tengok TV semua kan. Time tu jom heboh lah. Time tu dia bergelak sakan semua. Dan lepas tu diorang pun dah penat everything all, semua masuk tidur lah. So keesokan harinya bila pergi ke kedai tersebut, so pada awalnya semua normal. Pakcik aku tak menunjukkan apa-apa tanda yang pelik lah, orang kata kan. So, nampak sihat, makan elok semua tak, fine, semua no problem. Dan tiba-tiba dah nak masuk tengah hari macam tu, dia kata dia sakit jantung. Bukan sakit jantung, dia sakit dada. Sakit dada. Sakit dada, dia tak boleh bernafas. So pakcik aku seorang lagi pun cakap okay, better rush pergi hospital lah, pergi check ke apa-apa. Namun yalah, ajal maut tangan Tuhan kan. On the way nak pergi ke hospital, dalam perjalanan tu tiba pakcik aku buka pintu, dia drop ke atas jalan tu, dalam keadaan sujud. Dia meninggal kat situ. Dalam keadaan sujud Dalam keadaan sujud. Okay. Dia meninggal kat situ. So bawalah pergi hospital semua benda, check. So doktor mengesahkan katanya angin akmar. So kita orang pun okey lah, mungkin dah ajal kan. So kita terima lah. So arwah dibawa balik ke Perak untuk dikebumikan. So time tu dekat seminggu kita orang semua kat Perak. Sampailah kita orang balik ke Shah Alam, masuk rumah. Dan kita orang sedar, so dekat rumah kita orang ni ada satu apa nama tu, aquarium. Aquarium tu ada bela ikan flower horn. Flower horn tu so far
bila bagi makan everything tu okey lah, tak ada masalah lah. And kita orang pernah je tinggal lama, and ikan tu hidup je. Kali ni ikan tu balik mati. Mati, yes, bagi orang alah ikan mati, standard lah ikan mati kan. Tapi ikan tu mati dalam keadaan yang sebelah dia biru, seolah-olah macam kena tumbuk. Uyo. Sebelah ikan tu. Okay. So kita orang macam macam mana ikan ni boleh jadi macam ni kan. So fikir lalas fikir mungkin terlanggar ada benda dalam akuarium ke, tapi nak fikir terlanggar tak ada pula benda tajam dalam akuarium tu. So kita orang abaikan benda tu, just buang lah ikan tu kan, tak nak fikir panjang. So lepas dah 2 minggu tak run business, minggu lagi satu pergi balik ke kedai untuk run business macam biasa. Dan tengah run business, tiba-tiba pakcik aku terserempak dengan seekor ular berwarna hitam tau. Okey. Ular berwarna hitam bawah meja, salah satu meja. And kalau ular tu mati, hidup tak apa, tapi ular tu dah mati lah, dalam keadaan mati. So pakcik cakap, ular hitam tak manis lah. Sebab pakcik aku jenis yang dia boleh tahulah benda-benda yang berkaitan dengan sihir, sebab dia memang baca pasal benda-benda sihir ni. Pakcik aku dah rasa tak sedar hati lah. So time tu juga dia suruh semua ahli keluarga yang ada dekat situ start cari barang-barang dalam kedai. Kod-kod ada benda-benda lain lah dalam kedai tu. Cari selongkar. And best part, benda yang aku tak expect lah. Benda ni time ni aku macam, bukan nak kata tak percaya, tapi tak diperkenalkan dengan sihir-sihir ni semua kan. Faham. Terjumpa yang macam tu, yang sup bunyut warna kuning, sup bunyut yang kita masak sup semua. So dia panjang, berwarna kuning, ada ikat tali lah. Dia bentuk macam kapan macam tu tau. So, pakcik aku dah confirm lah, ini memang sah buatan orang. Pakcik aku buka semua benda, berani pakcik aku buka benda tu. Buka, I think check, ada macam-macam benda lah. Ada rambut lah, akal lah, apa benda semua. Pakcik aku decide tu ambil benda tu, bakar. Dia adalah baca doa sikit, and bakar benda tu. Elok dah bakar, ular tersebut pun dah dibuang. Ni benda yang paling aku tak boleh expect lah. Aku ada kat situ time tu, salah satu customer datang, lah buka ke kedai? Faham. So sepanjang sebulan 2 macam tu, semua yang lalu kat situ cakap tak nampak kedai buka. Memang tak nampak kedai buka. Kata macam tak ada orang. Then pakcik aku cakap, tak mungkin, ada je kedai ni sentiasa buka, tak pernah tutup. So diorang pun macam pelik lah, takkan buka. Sebab kita orang memang confirm bila lalu tak ada orang jaga, tak ada sesiapa yang kat situ. So pakcik aku dah confirm lah, ini memang sihir lah. So ingat, habis kat situ sajalah. Alright. So business still diteruskan. Then start lah gangguan-gangguan di rumah pula. Dia tak habis kat situ. Semua fikir confident habis kat situ lah, semua dah nampak normal balik. Dan gangguan-gangguan kat rumah ni, tiap kali bila time dah selesai semua kerja semua, bila balik dekat-dekat maghrib macam tu, sentiasa kedengaran seperti ada bunyi dekat atas bumbung. Dia macam bunyi ketukan, bunyi macam marah macam tu tau. So awalnya fikir mungkin tikus ke burung ke apa yang duduk kat atas tu kan. So lalas kita terang abaikan lah, dalam seminggu 2 kan, fikir macam still boleh lagi lah. Dan makin lama perasaan dalam rumah tu makin panas tau. Okay, dah start ada macam pergaduhan kecil sesama keluarga tau. Sebab pakcik aku dengan kedua bapa aku semua stay satu rumah. Okay, start tak boleh bertentangan mata. And bila pandang macam nak gaduh. And then macam aku cakap tadi, kedengaran bunyi. And then so far nasib baik lah, sepanjang aku kat situ aku tak pernah nampak. Tapi pakcik aku cakap, dia selalu ternampak seolah-olah ada satu makhluk. Dia tak boleh nak explain makhluk tu macam mana, tapi dia berbadan besar nanti, selalu lalu dekat belakang rumah. And then ketuk tingkap bilik pakcik aku ni. Jangan tap. So pakcik aku macam start lah baca doa, and then try nak pulihkan semangat rumah tu kan. Still tak boleh juga. So end up sampai satu tahap kita orang terpaksa pindah daripada rumah tu ke salah satu rumah dekat kawasan situ jugalah. Okay, so bila dah pindah, part ni yang lagi confusing. Sebab apabila proses memindah tu, semua orang yang datang nak angkat barang keluar dari rumah tak boleh. Berat, terasa berat. Contoh ada satu sofa yang macam ni yang sekarang ni, maybe seorang boleh tolak. Tapi dalam kes kat rumah aku tu, hampir 4 orang ke 5 orang nak kena angkat satu kursi. Kabinet rumah
And macam-macam lagi lah. Ramai. Diorang macam pelik. Apa hal berat barang ni? Barang ni patutnya tak berat. Tapi seeloknya keluar daripada rumah tu, barang tu jadi ringan. Okay. So kita orang macam ini lain macam dia punya gangguan dia kan. So kita orang pun dah pindah rumah baru dengan harapan everything Okay. End up walaupun business nampak macam start picking up balik, tapi disebabkan gangguan tu dia mengganggu konsentrasi bila nak masak and everything all. So bapak aku put it to a point where diorang kata stop business ni, nak tengok apa benda boleh buat lah selain daripada business dekat tempat tu, sebab bapak aku cakap dah teruk sangat tempat tu kan. So dah habis, pakcik aku pun end up balik Perak balik everything all. So ingat episod kat situ habis lah, dah tak ada gangguan-gangguan. Tinggallah aku, adik aku dengan kedua bapa aku. Tapi situasi dekat rumah still sama. Still terasa panas. Panas dalam masuk aku kat sini is that sentiasa ada ketegangan dalam rumah tu. Faham. Tak boleh pandang mata, tak boleh bertentangan mata. And then bila bertentangan mata asyik nak gaduh. Tapi bila keluar daripada rumah, elok. Tak ada apa-apa. Sampailah mak aku decide kita kena cari ustaz untuk berubat. So bawa lah pergi berubat everything all. So rupanya keluarga aku memang ada orang sihir. And sihir tu diorang guna untuk pecah belahkan keluarga. Pecah belahkan keluarga satu, and also nak matikan bisnes. Dan mak aku macam pelik lah, siapa je nak buat benda-benda je ni kan. Dan mak aku teringat yang dia ada bagi tahu salah satu. Mak aku ni dia bukan jenis yang social kuat lah. Dia memang kalau dia kenal orang tu seorang, dia kenal lah orang tu seorang. So baru dia teringat macam dia ada bagi tahu yang plan dia nak buat bisnes macam ni lah dekat seseorang ni lah. Okay. And tapi lah kita tak boleh nak menuduh siapa-siapa lah kan. Benda ni kita siapa-siapa je boleh buat. Betul. So mak aku syak berkemungkinan besar mungkin dia yang melakukan benda tu, sebab dia selalu macam ada lalu dekat kawasan rumah aku time sebelum bisnes tu. Bila dia lalu, dia akan pergi dekat pagar, dia akan buat sesuatu. Dan bila mak aku keluar jenguk, tanya, buat apa tu? Oh tak ada, tengok bunga, cantik bunga dekat luar tu. Dan pelik lah, like, okay lah, fine. So tapi lepas dah insiden tu dah berlaku, baru mak aku macam kemungkinan besar bila dia lalu tu dia mungkin menjampi sesuatu ataupun buang sesuatu dekat rumah tersebut. So lepas dah elok everything all, dah kena buat, benda tu dah buang, barulah situasi dalam keadaan rumah tu kembali normal macam biasa. And also lah salah satu sebab kenapa aku pakai topeng ni, so that aku tak nak orang tahu muka aku. Sebab lepas insiden tersebut, aku banyaklah start membaca pasal sihir and apa orang buat. And dengan muka saja kadang-kadang orang tu tak payah buat apa-apa pun. Bila dia tengok kita, kalau dia rasa tak sedap hati ke apa kan, dengan pandangan orang kata apa, ain, penyakit ain, kita pun boleh terkena tak pasal-pasal. Betul. So itulah juga antara salah satu sebab kenapa aku pakai topeng. And also satu bagi aku, insiden sihir ni dekat keluarga aku, satu pengalaman yang bagi aku, dia siapa-siapa boleh terkena. Kadang-kadang kita tak expect tau benda ni. Kita fikir hari kita macam normal, tapi tahu-tahu je apa hal tiba aku kena macam ni kan. Nampak dia progress dia sikit demi sikit sampai end up. So macam aku cakap tadi lah, yang insiden arwah pakcik aku ni tak tahu sama ada kena mengena ke tak. Sebab dia orang kata dia guna sihir, macam sihir pemisah lah. So kod-kod dia nak target kat mak aku, benda tu termiss ke terkena pakcik aku, dan pakcik aku meninggal. So tak tahulah whether itu hakikatnya atau betul ataupun tidak lah. Faham. Okay. Jadi benda ni keep going sampai sekarang ataupun dah? Dah habis dah. So dah habis. sekarang situasi ni dah okey lah, kembali normal lah. Dah okey dah, kembali normal lah. Benda ni berlaku pun tahun macam cakap 2004 ke 2005 macam tu lah. So dah diubatkan. Mak aku dah kena, kira mak dengan ayah aku kena buat lah sesuatu kan, kira nak buang benda-benda dalam rumah. And benda paling menyedihkan bagi aku lah, disebabkan sihir ni, segala harta yang ada dekat rumah semua lesap, kosong. Faham. Lesap tu maksudnya dijadikan modal balik ke? Untuk nak start kehidupan baru, segala macam perabot semua kena jual. And then rumah yang baru kita orang sewa tu terpaksa dilepaskan sebab tak mampu nak bayar sewa bulanan semua. End up nasib baiklah ada makcik aku yang sudi terima kita orang stay buat sementara waktu, sampailah ayah aku dapat kerja balik.
And then barulah life start normal. Itulah proses tu boleh ambil masa dalam setahun 2 macam tu lah. Barulah back to normal balik. Faham. Pasal sihir ni. Sihir tu sebab tu aku introduce sihir ni dalam channel aku. Sebab walaupun kita orang setengah orang macam alah apa benda lah sembang sihir ni kan, semua mengarut lah, dah modern pun still sihir-sihir. Tapi bagi aku sihir ni akan sentiasa ada sampailah kiamat. Betul. Ya. Dan semasa keluarga kau disihir, ada tak sebarang pendapatkan yang ada dalam rumah kau ke? Okay, so macam aku cakap tadi lah, yang penampakan aku sendiri tak nampak, tapi pakcik aku ada bagi tahu mak aku yang dia selalu nampak seperti ada makhluk yang berada dekat luar belakang rumah. So kat rumah tu kan, belakang macam ada satu laman tau. Okay, dan laman tu bila lepas malam tak ada orang lalu. So sentiasa akan nampak macam bayangan makhluk yang besar, and then dia akan start ketuk tingkap bilik pakcik aku. Dia ibarat macam dia nak masuk tapi dia tak boleh masuk. Faham. Dia macam tu. Nampakkan dia. So dalam kes ni ada tak panggil mana-mana ustaz ataupun tempat pusat rawatan untuk tengokkan, atau mungkin pagar kawasan tu kan? Mungkin kedai ke rumah ada? Okay, so lepas insiden tu macam cakap, business end up tutup. Kita orang dah tak buat apa-apa dah. And then lepas semua harta semua hilang, end up kita just pergi berubat, suruh ustaz tu rukiahkan kedua ibu bapa aku untuk make sure, sebab benda tu ibarat dah macam start berdamping tau. Dia macam start berdamping dengan kedua ibu bapa aku. Sebab tiap kali diorang bertentangan mata, asyik nak bergaduh. Non-stop nak bergaduh sampai mak aku cakap dah tak boleh tahan lah tengok muka bapak kau. Mak aku cakap macam tu. So adalah berubat dengan salah satu ustaz dekat Shah Alam time tu. And alhamdulillah lepas seminggu macam tu lah proses perubatan tu, barulah start nampak apa orang kata perubahan sikit lah, daripada teruk sampai makin baik. Dan ustaz yang merawat korang ada beritahu sihir yang korang ni sihir jenis apa sebenarnya? So sihir yang dikatakan, dia kata orang yang buat sihir ni dia ada niat untuk huru-harakan keluarga. And then also sihir ni sebab kedua bapa aku start business. So nampak berjaya lah dengan business tersebut kan. So ikut ustaz tu, dia kata sihir tu dia nak cuba untuk menjatuhkan keluarga tu and kira macam resapkan segala harta yang kita ada lah. So end up in a way orang yang nak buat tu menjadilah, sebab end up kita orang punya harta pun semua gone kat situ lah. Tak ada, kita orang memang tak ada satu harta apa pun bila keluar daripada rumah tu. Faham. Dia nak kata si Bimisa pun bukan lah, sebab dia lebih memfokus untuk kau jatuh lah. Tapi aku rasa kau bersyukur juga sebab keluarga kau tak disantau dengan penyakit, betul tak? Betul. Tak, bukan penyakit. Dia bukan penyakit. Dia lebih kepada nak bergaduh. Mungkin dia ada mengadu yang rumah tu rasa panas je ke? Yes. So memang orang katalah rumah tu rasa macam tak senang hati duduk. Bila duduk kat rumah tu asyik nak keluar. Kalau duduk kat rumah tu pun mesti ada gaduh lah sesama sendiri. Ada mak ayah aku ke, bapak aku dengan pakcik aku ke. Tapi so far bila aku tengok situasi dalam keadaan rumah tu, memang terang-terang lah boleh nampak macam ini bukan keluarga yang aku kenal. Faham. Sekarang adakah masih meneruskan bisnes ataupun dah buat kerja lain? Macam tadi kau dah cakap yang kau dah dapat kerja baru kan. Ada tak niat macam why not try bisnes? Sebab pada aku family kau potensi dalam bisnes kan. Tapi adakah disebabkan ketakutan yang pernah terjadi sebelum ni mendownkan semangat nak berniaga balik? So basically benda tu kan, bisnes ni lepas insiden tu bapak aku memang dah tak nak sentuh bisnes. Baru dia tahu yang betapa busuk dengan hati orang kadang-kadang sampai boleh guna benda-benda yang dalam lain tau. And bapak aku dia bukan Melayu, dia orang Serani. So dia tak percaya benda-benda ni wujud semua benda. So sekali bila dia tengok depan mata dia, baru dia tahu yang benda macam ni boleh terjadi. So tiap kali kalau mak aku try pujuk bapak aku untuk maybe start business ke apa, dia tak nak buat apa-apa business. Even aku buat YouTube content ni pun actually kedua bapa aku tak berapa nak setuju aku buat benda ni. Sebab bagi diorang sesiapa saja yang orang yang tak suka kita boleh start buat benda-benda dengan kita. Faham. Sebab tu even aku punya social media, personal social media tak pernah ada. Semua aku dah buang. Tinggal aku punya channel punya social media saja. Tapi kalau nak kata on busuk hati ni kan, kau kerja apa pun dia mesti nak downkan kau punya kan. Even kau kerja pejabat dalam government pun dia takkan senang hati kau tengok kau berjaya kan dalam kedudukan tu. So mungkin lah
disebabkan benda tu dah lama dan buatkan kau punya parent ni down, nak berniaga kan. Tapi itulah macam kau cakap, orang Melayu ni punya dengki. Tapi kadang-kadang biasanya orang tak bersetuju dengan penggunaan Melayu ni. Sebenarnya aku ada berkawan dengan Cina kan. Pasal orang kata statement Melayu dengki ni, sebenarnya even Cina pun ada santau kan. Maksudnya ke bangsa lain pun ada santau. Dia sebenarnya ini manusia lah cerita dia. Manusia, sifat dia memang ada. Aku terkejut, rupanya Cina ada santau juga. Yang mana kalau tak suka dia akan santau juga. Aku tak, ada rupanya ada. Cuma cara dia orang lain lah. Cuma kita nampak Melayu ni sebab kita dah majoriti Malaysia Melayu. Betul, kita majoriti kan. Dan memang penggunaan kata Melayu dengki kan. Dah memang ramai Melayu. Betul. Nak macam mana? Betul. So benda ni memang kadang-kadang membuatkan sesetengah orang takut nak mulakan bisnes. Betul. Macam aku jugalah, kadang aku nak try buat tu kan. Kalau kena ni macam mana? Kawan aku cakap, kau kena buatan orang macam ni. Belum start lagi kau dah fikir macam tu. Nampak tak? Betul. Jadi benda ni menghantui sebenarnya masyarakat kita. So, even macam channel aku lah, setiap kali aku nak start cerita ke apa, aku make sure aku baca doa-doa sebelum so that aku dilindungi lah. Tapi orang cakap lah, macam yang aku cakap tadi kan, benda kalau nak kena, kalau Allah izinkan benda tu kena, kita kena, yang kita anggap benda tu sebagai ujian. Betul. Kita anggap benda tu sebagai ujian. Benda ni boleh jadi kat siapa-siapa je Indian. Tapi kita haraplah benda ni bukanlah satu wabak yang akan terus menjadi. Sebab macam ni nak cakap, nak cerita Empire Islam ni hebat sebenarnya dalam perdagangan, niaga kan. Tapi kalau main sihir-sihir ni, ada orang cakap takkan sekarang pun nak main sihir. Betul lah, mesti ada orang cakap macam tu punya. Tapi kau kena tahu, makin kita dekat dengan kiamat, benda ni makin banyak. Betul. Kita akan berbalik kepada zaman dulu. Sebab benda ni memang bukan aku yang cakap. Benda ni berfakta. Aku cakap pun ada rujukan juga. Betul. Baik. So itu kisah pertama lah. Aku nak panggil kau apa? Shadows Shadows. Panggil Shadows. Shadows. Bayangan. Bayangan. Okay, Shadows. Itu untuk cerita pertama. Ada cerita yang kedua? Okay, so cerita kedua ni ni kisah seram lah. Okay. Ni kisah seram, pengalaman sendiri dengan beberapa member aku piknik dekat satu pantai ni. So originally kita orang plan lah nak buat barbecue dekat tepi pantai, tapi tak tahu nak pergi buat pantai mana. Ada Port Dickson, ada plan nak pergi buat Port Dickson, tapi Port Dickson selalu penuh and everything all. Sampailah member aku seorang ni, dia asal Penang. Dia kata ada satu pantai kat Penang ni tak ramai orang tahu. Faham. Okay, so dia kata okey lah, kita set satu trip ni pergi Penang, kita barbecue dekat tepi pantai sampai malam lah. So okay, kita orang pun buat prepare segala plan, segala trip pun. So sampailah hari kejadian lah, which is tahun tak silaku 2019 macam tu benda ni. So trip ke Penang, so biasalah beli semua barang barbecue everything all. So dekat pukul 5 macam tu kita orang gerak dekat pantai tu. So pantai tu dia dekat Batu Feringgi, lepas Hard Rock. So lepas Hard Rock Hotel tu, dia ada satu hotel, time tu hotel tu still in construction. Dan dia ada satu jalan belakang. Kalau kau masuk jalan belakang tu, kau akan sampai kat satu pantai. Pantai tu memang tak ramai orang tahu. Sebab member aku kat Penang, dia selalu buat piknik, buat barbecue semua dekat situ. Kita orang pun okey lah, kita buatlah piknik kat situ kan. So set up semua benda, start masak. And aku ni just nak share lah, okay. Bila bawa keluar pergi mana-mana trip lah, tak kisahlah trip apa pun sekalipun, mak aku selalu berpesan dekat member-member aku, jaga perangai si Shadows ni. Sebab apa? Mulut dia ni celupa. Mana-mana dia pergi, dia selalu fikir dalam otak dia, kita manusia sebaik-baik kejadian, tak boleh nak tawan orang lain. So kira aku ni jenis yang mulut cakap besar lah kan. So pergi sampai kat tempat tu, so member aku cakap, bagi tahu aku first, tempat ni kau jangan suka hati buka mulut, kau diam. Kau nak cakap, kau cakap elok-elok. So okay fine, aku pun follow lah. So malam tu start macam biasa, start makan and then main music and everything. So belakang pantai tu ada satu pokok besar. Pokok besar tu aku fikir taklah pokok je pun, apa nak risaukan kan. So lepas dah tu dah pukul 9 malam macam tu, time tu nampaklah anjing-anjing berkeliaran. Tapi boleh nampak apa yang membezakan, anjing-anjing ni semua datang kat kita orang sebab kita orang ada makan. Kita orang bagilah sikit, kongsi dengan binatang semua. So end up okay fine, tak ada masalah. Dan api yang kita nak guna masak tu makin kurang lah. So end up member aku ada satu idea ni,
dia nak guna kayu, kau tahu yang kabel besar tu, yang papan besar tu, yang untuk lilit kabel tu. Oh, okay. Tahu. Dia besar lah. So dia pergi pecahkan benda tu, buatlah unggun api. And then aku tak tahu apa kena dengan aku pergi kat unggun api tu, aku start, kau tahu yang tarian Red Indian tu. Buat Okay. tarian dekat keliling api tu sambil wow semua. So dah buat benda tu, dan member cakap dah agak dia ni dah start perangai pelik dia. Kan tak boleh dibiarkan, tak boleh tinggal sekejap pun buat pelik. So okay fine, aku pun stop benda tu, sambung lah lepak, sembang-sembang, makan everything all.